Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. So, kali ini saya akan kongsi kepada anda bagaimana untuk menggunakan aplikasi Quizizz. Contoh, tuan-tuan boleh lihat koleksi kuis-kuis ini yang kita boleh buat dengan pantas dan mudah. Yang menariknya, berbentuk gamifikasi dan seterusnya kita ada report yang boleh kita jadikan rekod PBD kita dalam tujuan PDPR ataupun pengajaran anda di dalam kelas. So, stay tune. Langkah pertama, sebelum kita buka atau register Quizizz untuk penggunaan kali pertama, kita bolehlah login kepada portal Delima, pergi kepada menu guru, kemudian pergi kepada aplikasi nombor 5 ini, kemudian klik Quizizz. Jadi kita akan bawa di paparan antarmuka utama Quizizz lah. Untuk yang tidak menggunakan ID Delima, boleh juga terus type perkataan quizizz.com untuk terus buka di paparan page ini. So, seterusnya kita akan mendaftar untuk penggunaan kali pertama. Kita perlu tekan butang sign up bagi yang belum pernah mendaftar. Klik sign up, kemudian pilih menggunakan ID. Dalam kes ini saya menggunakan ID Delima, so saya klik saja continue with Google, pilih ID Delima anda, kemudian kita boleh pilih beberapa kategori ini. So saya cadangkan sebagai guru ataupun pelajar, kita boleh menggunakan add school, so klik yang ini. Kemudian jika anda sebagai seorang teacher, boleh pilih teacher, dan jika anda sebagai seorang murid, pilihlah ID murid ataupun menu murid. So dalam kes ni saya pilih teacher. Bila selesai, kita akan melihat paparan muka utama Quizizz. Jadi mari kita berkenalan dulu menu-menu ataupun paparan muka utama yang ada di dalam Quizizz. Sebelah kiri ini, jika kita lihat adalah jenis akaun basic lah. So kalau untuk menggunakan ataupun upgrade pada super, tuan-tuan boleh melanggan lah. So untuk kes ini saya cadangkan mungkin anda boleh berkenalan dulu menggunakan present percuma ataupun basic account. Sebelah kiri ini ada butang create, ada dua. Maksud di sini ada untuk create Quizizz dan juga Quizizz juga memperkenalkan untuk lesson. Jadi mungkin yang untuk belajar cara mencipta lesson menggunakan aplikasi Quizizz ini, bolehlah tengok pautan ataupun pautan video di bahagian atas ataupun di ruangan description yang telah saya buat sebelum inilah panduannya. So hari ini kita akan fokus kepada Quizizz untuk mencipta quiz sahaja. So kita pergi kepada belah kiri ni ada butang explore. Di sini kita boleh lihatlah paparan untuk mencari Quizizz ataupun berdasarkan quiz-quiz dalam topik. So dalam kes ini hanya type di sinilah. Kita boleh cari, nanti saya akan tunjukkan. Seterusnya kita akan pergi kepada menu library, my library. Dalam kes ini ID ini baru saja guna, so tak ada soalan quiz yang kita gunakan lah, ataupun dalam library ini masih lagi kosong. So kita akan tunjukkan sebentar lagi. Begitu juga belah kiri ini ada menu report. Dalam kes ini kita kosong lah report-report kita sebab ni pertama kali guna. Begitu juga classes. So kita boleh berkolaborasi dengan kelas Google Classroom, Schoology dan juga Canvas integration. So kita akan tunjukkan sebentar lagi. Sebelah kiri pula ada setting. Jadi ini setting yang kita gunakan. So kita bolehlah untuk tukar nama, username dan sebagainya, language, untuk reset password. Dan yang terakhir sekali, menu sebelah kiri ada butang more. So ada butang meme, collection, profile, logout dan sebagainya. Sangat simple. So kita tengok belah atas, kita pergi pada paparan home balik. Jadi belah atas ini adalah tempat kita untuk mencari soalan-soalan quiz ataupun slide yang lesson yang telah diciptakan oleh rakan-rakan guru di luar sana. Jadi kita boleh pilih sama ada dalam Quizizz library, maksudnya selagi peserta ataupun pencipta Quizizz yang lain sharekan secara public, maka kita boleh cari dalam Quizizz library. Dalam ini adalah my library, kita untuk cari dalam
My Library kita, dan yang terakhir adalah report yang kita buat untuk PBD. So ini enter code untuk student untuk join the quiz. Nanti saya akan kongsikan. So kita akan mulakan dengan langkah yang pertama untuk tutorial kali ini adalah untuk mencipta quiz. Sekali lagi saya ulang, bagi yang ingin melihat panduan untuk mencipta lesson, boleh lihat video saya yang sebelum ini di ruangan description ataupun di pautan di sebelah atas ini. Saya boleh klik untuk belajar. So hari ini saya akan menunjukkan untuk quizzes. So kita klik create quiz ini, create dan pilih quiz. Jadi ini kita mulakan dengan mencipta quiz kita sendiri. Bagi contoh, saya ambil lah katakanlah quiz bijak sifir. Ini sebagai contoh saja rakan-rakan. So saya klik matematik, tekan next. Jadi kategori tadi kita boleh ubah suai lah untuk akan datang. So inilah paparan utama quizzes kita, yang kita cipta quiz yang pertama berdasarkan quiz yang kita cipta sendiri, type satu-satu. So saya perkenalkan dulu menu-menu yang ada di sini. Katakanlah yang dipanggil di sini adalah quiz editor. Jadi katakanlah kita tertutup, jangan risau sebab kelebihan aplikasi berasaskan web ini biasanya akan auto save lah. So kalau kita nak cari balik mana kita punya galeri tadi, klik My Library dan kita akan terus dibawa kepada quiz kita yang berbentuk masih lagi draft sebab kita masih belum selesai dan belum publish. So kita buka balik di sini dan kita mulakan editing quiz kita. So kita tekan saja butang edit. Jadi kita akan kembali kepada paparan quiz creator ni. So kita akan berkenalan dulu. Sebelah atas ini adalah kita untuk teleportasi soalan-soalan yang kita ambil, yang mana-mana kita boleh terus add lah. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Dan atau kita boleh juga menaik copy dan paste daripada soalan yang kita sedia adalah, sama ada dalam Word dan sebagainya. So kalau kita tengok ni, jenis-jenis question adalah multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended, soalan terbuka dan juga slide. Ini yang terbaru lah. So sebelah kanan pula ini adalah kita punya menu-menu untuk quiz ini. So, kita boleh masukkan gambar, pilih mana-mana gambar. Dan ini adalah setting-setting quiz. Kemudian kita boleh letakkan grade. Subjek ni yang kita masukkan tadi kita boleh bersuai. Dan kita boleh juga meletakkan quiz quality score, sama ada sekarang ini quiz image, add grade dan sebagainya. Kita akan cuba satu-satu lah. So kita akan mulakan dengan kaedah soalan yang kita menggunakan teleport. Yang ini fungsi yang menarik lah. Kita boleh cari soalan matematik yang biasanya kita klik, dia akan baca berdasarkan carian quiz kita lah. Contoh quiz bijak sifir ini ada beberapa contoh yang dah ada. So kalau kita berkenan untuk menggunakan, kalau tengok fill in the blank, maksudnya dia menjawab jawapan letak dalam kotak atau ruangan kosong. So kita boleh saja tekan butang add. Nanti quiz ini akan automatik masuk di dalam kita punya paparan. Jadi saya delete dulu contoh yang ni sebab saya ni nak buat sendiri. Saya tunjuk contoh saja tadi. So kita akan perkenalkan dulu multiple choice sebagai contoh. Di sini bila kita klik jenis yang pertama multiple choice, soalan aneka jawapan, kita masukkan sebagai contoh sifir 2 darab 2. Jadi ini ruangan untuk kita letakkan question. Bagi untuk menggunakan simbol-simbol matematik tertentu, kita boleh lah menggunakan simbol di sini lah. Kita pilih simbol-simbol yang sesuai untuk kita gunakan. Contoh kalau question matematik sebagainya, kita boleh pakai di sini. Okey. So kita masukkan jawapannya. Katakanlah jawapan pertama ini adalah 4, 5, 6 dan 7. Maka jawapan betulnya kita perlu tanda di sini tik hijau. So kita boleh juga memasukkan gambar. Sebagai contoh saya akan masukkan gambar. Mana-mana gambar jika kita ingin lampirkan kuis tersebut. Saya ambil contoh gambar inilah. Walaupun gambar dia tak sesuai, tapi sebagai contoh untuk tuan-tuan mungkin sesuai bagi tahap 1 soalan dengan bergambar. Jadi inilah belah kanan ini adalah paparan dia. Paparan, contoh sampel, soalan, gambar dan juga jawapannya. So
Pada jawapan juga kita boleh masukkan gambar dan juga kita nak letak question matematik yang tertentu lah. Macam ni kita boleh pilih. Okey, katakanlah kita nak masuk gambar, just klik di sini, tekan continue dan kita masukkan mana-mana gambar. Katakanlah saya ambil gambar ini sebagai contoh sahaja. Jadi pada paparan kita ini, jawapan kita adalah menggunakan gambar. Okey, mungkin sesuai untuk tahap 1. Saya delete balik yang ni. Saya masukkan 4. Jadi bila dah selesai yang ini, kita dah tandakan jawapan yang betul. Jika ada jawapan yang lain kita ingin tambah aneka pilihan yang ke-5, kita boleh tambahlah, ataupun kalau kita tak nak, kita just delete saja. Kemudian di bawah ini untuk kategori super lah, so kita abaikan saja. Bawah ini adalah kategori masa untuk murid itu menjawab. Kalau default dia adalah 30 second, 30 saat. Okey. Kalau tuan-tuan tukar ikut kesukaan lah ataupun ikut sesuai tahap. Bila selesai, kita tekan saja butang save. Maka kita dah ada soalan yang pertama dengan jenis soalan adalah multiple choice. So kita cuba yang kedua pula, checkbox. So untuk kita tambah soalan yang kedua, tekan saja checkbox di sini. Jadi kita masukkan soalan dia. Sebagai contoh, 2 darab berapa sama dengan 4. Ini sebagai contoh. Jadi soalan ini soalan yang kita perlu tekan ataupun pilih jawapannya. Sebagai contoh, kalau kita letak ni 2 darab dengan 5 4 3 2. Sama juga dalam pilihan tadi. Jadi kita tandakan bagi jawapan yang betul. Dalam kes ni 2 darab 2. So kita tanda di situ. Jadi ini contoh paparan dia bagi soalan jenis ini. Dan bila selesai, kita tekan saja butang save. Kita pergi melihat pula bagi contoh yang ketiga, fill in the blank. Katakanlah soalan yang sama ini kita nak duplicate, soalan yang mirip sama, cuma kita nak tukar kategori ni. Saya akan tunjukkan kaedahnya. So kita boleh tekan saja duplicate, tekan duplicate, maka dia akan buat satu salinan. Tetapi kita nak ubah kategori jenis soalan ini, so kita boleh pilih butang di atas ini, kita pilih fill in the blank. Maka kita akan tengok jawapannya sedikit berbeza lah. So katakanlah kita nak kata 2 darab 2 4, so kita boleh pilih yang mana satu, sama ada exactly, content, equal. Ini adalah untuk package yang kilat, ini untuk package super lah. So kita boleh pilih yang inilah. Untuk soalan fill in the blank ini, tuan-tuan kena fikir kebarangkalian murid type perkataan tersebut. Bagi contoh ni jawapan di sini 2, so kita kena buat contoh 2 semua huruf kecil, 2 huruf besar, atau exactly sama yang ni, atau 2 di depan macam ni, atau juga yang terakhir mungkin nombor 2. Jadi dia akan baca jawapan exactly ini, sama ada 2 murid type yang macam ni, semua ini jawapan adalah betul. So kalau ada nak buat lagi alternatif, tuan-tuan boleh tambah, tekan butang tambah. So jawapan yang masa yang dicadangkan adalah 45 second. So saya tekan saja butang save. Jadi kita ada 3 jenis question. Kemudian kita akan cuba pula jenis poll. Kita akan pilih poll ini, klik. Poll ini jenis soalan terbuka lah. So kita boleh nyatakan kat sini ataupun tanyakan kepada pelajar, adakah anda sudah kuasai sifir 2. Sebagai contoh, kuasai ini saya tukarlah kepada hafal. Jadi soalan poll ini, dalam kes ini saya nak letakkan 2 jawapan saja, ya atau tidak. So saya delete dulu yang ni. Jadi saya akan masukkan jawapan pilihan yang pertama, ya. Jawapan kedua adalah tidak. Sama juga kalau tuan-tuan ingin letak gambar di sana untuk video, ataupun dia boleh letak di sini lah. So saya tekan saja butang save. Maka kita telah selesai soalan yang
jenis yang ketiga, keempat sebenarnya, maafkan saya. So yang kita pergi lagi kepada open ended. So klik open ended ini. So kemudian kita masukkan soalan terbuka, katakanlah bagi soalan terbuka ini saya akan tanya soalan jenis terbuka, apakah ada mengapakah anda minat subjek matematik? Soalan jenis terbuka sebagai contoh tuan-tuan. So kita masukkan soalan di sini. Jadi kalau untuk package yang ini untuk explanation, jadi perlu ada package super lah. So kita boleh guna saja yang ini. Untuk soalan terbuka ni kita letak lama sikit sebab pelajar nak type. So tekan saja butang save. Yang kelima ini kita nak letakkan slide lah. Ini menu yang baru. So saya tak tunjuk kat sini. Tuan-tuan boleh tengok video saya di ruangan description. Video berkaitan dengan lesson sebab ada kaitan dengan slide di sini. Maksudnya soalan tu berada di slide. Okay, kita boleh import sebagai, agak menarik juga sebab video ni agak panjang, saya tak letakkan di sini lah. So bila dah selesai, kita boleh terus untuk publish. Okay, tekan butang publish ini. Tapi sebelum tu saya nak semak dulu setting di sini. Kita nak masukkan gambar. Sebagai contoh saya nak masukkan gambar, katakanlah gambar yang inilah sebagai contoh logo. So grade kita letakkan kategori tahun 2. Yang ini penting, public. Maksudnya tuan-tuan bila public, semua orang lain pun boleh melihat soalan tuan-tuan di luaran library, ruangan library, ataupun anda untuk anda seorang saja. So kita boleh buat private lah. So saya galakkan tuan-tuan pakai public lah supaya nanti rakan-rakan guru di luar sana pun boleh menggunakan soalan anda. So sharing is caring. So tekan butang save. Selesai. Kemudian kita akan pergi kepada fasa yang terakhir untuk publish. Ingat bila kita tak tekan butang publish ini, bermaksud kita punya mood quiz ini berada dalam draft. So saya tekan saja publish di sini. Bila ada publish ini, so kita boleh tengok ini public link to is enable. Maksudnya kalau kita antik dia masuk ni, dia tak public lah. So ini nama kita sebagai pemilik. So kita boleh copy link ini hantar kepada pelajar. Ingat, sebab itu kita perlu mencipta quiz sendiri berbanding kita ambil quiz orang. Sebab kalau kita buat sendiri, nanti soalan kita akan masuk di dalam rekod PPD lah, rekod jawapan laporan untuk quiz. So saya tekan butang pangkah di sini. Jadi dia akan keluar paparan macam ni, sudah dipublish. Tapi sebelum itu saya nak tunjuk langkah yang kedua untuk cipta quiz dengan cara yang paling cepat. Dengan cara kita duplicate quiz yang rakan-rakan guru lain yang telah share sebagai public. Sebagai contoh saya nak tulis quiz bijak sifir. So kita type saja di atas ini, ruangan cari ini. Tuan-tuan tengok bila saya tekan butang enter, maka dia akan carikan kita berdasarkan ranking kuis bijak sifir di sini. So tuan-tuan boleh tengok dulu satu persatu kuisnya, jika sesuai untuk anak murid kita dan sebagainya, kita boleh gunalah. So kalau tak susah, kita back balik, kita tengok balik kuis. Sebagai contoh saya nak yang ini, saya berkenan, saya klik saja kuis ini. Tuan-tuan tengok, kita nak duplikatekan dia. Jadi agak sesuai untuk anak murid kita. Tengok soalan pun agak banyak. Untuk latihan tubi ada 20 soalan, mungkin sesuai untuk kita. So kita tekan saja butang copy and edit. Bila kita, sebaik saja kita tekan copy and edit, dia akan duplikatekan masuk dalam library kita. Maka kita sudah jadi milik kita kuis ini. So dengan pantas lah, tetapi saya galakkanlah tuan-tuan untuk semak dulu jawapan-jawapan. Takut nanti mungkin ada jawapan yang salah dan sebagainya, ataupun kuis yang orang cuba saja, macam contohnya tutorial yang saya buatkan ni. Katakanlah tuan-tuan dah berkenan, cantik dan sebagainya, dah ubah suai, katakanlah kuis bijak sifir 2. So kita tekan sifir latih tubi sebagai contoh. Jadi sebenarnya kita boleh buat soalan itu ataupun duplicate soalan dengan cepat lah, sebab banyak sangat latihan ataupun soalan-soalan yang ada dikongsikan oleh rakan guru di dalam library quizzes ini.
So kita publish. Sama juga tadi. Jadi sebenarnya kita dah ada 2 kuis yang kita publish. Kuis yang pertama tadi, so nak semak dia kita pergi pada My Library. Kita ada kuis yang pertama kita cipta sendiri, dan kuis yang kita duplicate rakan guru lain, so kita jadikan kuis kita. So dalam kes ini sekarang langkah seterusnya saya nak tunjuk bagaimana kita nak kongsikan tugasan ini kepada pelajar. So kita pilih salah satu kuis ini, katakanlah saya ambil kuis yang di bawah ini. Kemudian bila untuk quizzes ini sebenarnya dia ada 2 jenis untuk kita kongsikan. Sama ada kita jadikan tugasan, maksudnya pelajar boleh buat bila-bila masa selagi ada due date yang kita tetapkan, ataupun kita bermain secara online dalam talian. Dalam kelas Google Meet kita boleh gunakan start live quizzes. So saya akan tunjuk yang ini dulu sebagai contoh. Kita klik di sini dan kita boleh pilih antara 2 setting ini. Saya galakkan tuan-tuan gunakan yang klasik saja dulu sebab ada version beta ini, so belum stabil. So kita klik yang klasik ini. Jadi saya terangkan dulu, bila kita menggunakan yang bersemuka dalam talian begini, sebenarnya perlu talian internet pelajar itu agak stabil juga, dan talian tuan-tuan pun agak stabil, supaya nanti kita boleh tengok result dia serta-merta. In case kalau talian tuan-tuan tidak stabil, so tuan-tuan boleh jadikan kuis itu sebagai satu lagi kaedah untuk kita hantar sebagai assignment tugasan. So sebagai contoh saya pilih yang ini klasik. Sebenarnya dia boleh main secara berkumpulan. Ini cantik bila kita kelas bersemuka di sekolah lah jika tidak berlaku pandemik ini. Tapi untuk dalam kes ini kita gunakan klasik lah. So kita boleh pilih kita nak select ke mana-mana kelas. Dalam kes ini saya tak ada lagi kelas, so saya perlu tetapkan kelas dahulu. So kita klik go to kelas, ataupun dekat kelas di sini kita boleh ciptakan satu kelas untuk pelajar, ataupun sebenarnya kita boleh terus share sebenarnya, tapi untuk kes ini kita perlu saya akan tunjukkan cara untuk cipta kelas terlebih dahulu lah. So kita pergi kepada kelas. Di sini ada 2 kaedah untuk mencipta kelas. Langkah yang pertama, tuan-tuan boleh create manual lah, satu persatu lah. Create kelas, katakanlah 2 Arif. 2 Arif. Kita tekan pilihkan warna ni untuk setting kelas ini. Tekan hijau, required student to enter a guardian email. So kita antik lah sebab kita tak nak benarkan, bukan tak nak benar, maksudnya leceh pula pelajar untuk masukkan email penjaga. Tapi sebenarnya bagus untuk dapat notifikasi lah, tapi bergantung kepada tuan-tuan lah. So dalam kini saya tak pakai lah. So saya create kelas, maka ini adalah share kelas kita. So kita boleh untuk jemput pelajar untuk join kelas ini dengan cara klik link ini pun boleh. So link ini akan expire dalam tempoh 14 hari. So kalau selepas 14 hari tuan-tuan perlu create generate yang baru lah. Bermaksud kalau tuan-tuan nak jemput pelajar masuk kelas ini, letak dalam WhatsApp group sekolah, kelas dan sebagainya, pelajar akan masuk join kelas ini. Ataupun tuan-tuan boleh juga tambahkan pelajar satu persatu lah. Kesnya macam ni. Okay, tambahkan pelajar, add student. Klik sama juga link copy ini hantar kepada pelajar lah. Pelajar akan join kelas. So ataupun kaedah yang kedua, kita boleh juga create kelas. Tengok saya create kelas satu lagi menggunakan Google Classroom. Maksudnya kalau tuan-tuan ada list senarai kelas pelajar di dalam Google Classroom, klik saja Classroom ini. Nanti dia akan import masuk. Buka Google Classroom, allowkan dia. Jadi dia akan import masuk. Tetapi dalam kes saya ni, sebab dalam ID ini memang tak ada lagi cipta kelas dalam Google Classroom, maka tiada lah. Jika tuan-tuan ada, sebenarnya nanti dia akan terlist kat sini pelajar, nama kelas ni dan juga pelajar. Itu agak menarik lah. Begitu juga tuan-tuan boleh menggunakan Schoology dan juga Canvas. Seterusnya kita akan kembali kepada untuk share pelajar tadi. Kuisnya saya buka balik kuis kita ini. So untuk start live kuis ni, saya klik yang ni, klasik. Kita akan select kelas. Okay, dalam kelas ni saya hanya ada kelas 2 Arif. So katakanlah grading dia kita nak buat apa, ikut default dia. Kalau default kita pakai default lah, maximum score dia point 100 lah. Katalah kuis dalam talian. Tekan next. Oh, jadi pelajarnya tak ada lagi ni. Okey, sekejap
Jadi sebelum saya share tadi tugasan, sebenarnya saya tunjuk juga contoh bagaimana pelajar untuk log masuk ke dalam kelas tersebut lah, in case kita jemput tadi. So ini linknya saya pastekan kat situ. Sebagai contoh ni saya gunakan ID pelajar tadi. Ingatkan link kelas yang kita ambil daripada guru tadi, yang kita nak share invite pelajar. So saya tekan macam ni. Jadi pelajar ni akan dibawa masuk ke dalam kelas tersebut dengan cara tekan continue login untuk Google ini menggunakan ID Dilemma sebagai contoh. Pilih ID pelajar tersebut, pelajar itu akan pilih ID-nya sendiri, kemudian masukkan password. Bila kita sign in tadi, nanti dia minta permission seperti ini. So kalau case macam ni, so kita tekan saja next lah. Jadi bila berjaya masuk seperti ini pelajar, maksudnya pelajar ni akan dijemput masuk dalam kelas cikgu ini. So kita bolehlah menggunakan nama ini, edit dulu. Contohnya kita ubah nama Amal Fahan ataupun terus menggunakan ID tu. So kita galakkan pelajar menggunakan nama yang betul lah. Okay, so tekan accept. Tapi sebelum tu kita tekan accept, dia akan bawa kita ke dalam kelas. Amar ini akan masuk ke dalam kelas cikgu tadi lah. Jadi ini profile pelajar tersebut lah. So dia boleh tengok aktiviti dia. Ini contoh antara quizzes, soalan-soalan yang dia telah jawab. Untuk cikgu tertentu, ni yang tengah running, ni complete. Ini soalan yang dicipta sendirilah. Ok, so kita kembali kepada paparan guru tadi. Jadi saya share balik tadi, maafkan saya. Tadi saya share yang ini. Kita start live quiz, klasik. Kemudian kita pilih select kelas. Ingat tadi case kita tak boleh nak select kelas ini sebab dalam kelas ini tak ada pelajar. So kita masukkan tajuk quiz quiz mingguan. So tekan next. Jadi tugasan telah dihantar kepada pelajar. Jadi kita akan tengok macam mana contoh tugasan yang timbul daripada pelajar tersebut. Jadi pada paparan pelajar seperti ini, dia akan lihat aktivitinya yang sedang running. Sebagai contoh ini telah dihantar kepada pelajar dengan ada notificationnya. Jadi sebab ini quiz secara live ataupun dalam tali yang bersemuka sebagainya. Jadi ini paparan pelajar lah, paparan guru. So bila pelajar nak join, dia akan klik di sini. Macam saya katakan tadi, isu dia kepada talian internet tuan-tuan lah, dan juga talian internet pelajar. So kita tekan saja butang start. Yang ini pelajar dah join, tunggu saja arahan guru untuk bind sistem macam ni. Tak keluar tau, tuan-tuan perlu refresh. Ok, baru ada pelajarnya. Nanti kita minta pelajar masuk dan kita kena tekan butang refresh lah. So kita terus tekan. Bila pelajar dah ramai dah masuk, sebagai contoh, kita tunggu katakanlah 5 orang masuk. So kita tekan saja start mula seperti ini. Bila saya buka, ini pula paparan pelajar lah. Jadi pelajar boleh menjawab soalan tersebut lah. Okay, 2 kali berapa contohnya. Tadi dia reshuffle kita punya soalan tersebut. Katakanlah ingat kita type 2 macam ni. So tekan submit. Jadi pada paparan guru, maka akan tunjukkah pelajarnya. Kita refresh dulu lah. Tapi dalam kes saya ni, sebab tadi saya punya ni terputus sikit, jadi kita refresh, nampak pelajar dah ada. Jadi soalan ni masih lagi berjalan. So pelajar pun akan terus jawab soalan yang kedua. Katakanlah 2 macam ni. Tekan submit. Ok, sampailah soalan ni selesai dijawab. Bila pelajar selesai menjawab, maka adalah jawapan dia analisis seperti inilah di paparan pelajar. Manakala bila kita lihat di paparan guru, kita akan lihatlah ini update je untuk rekod pelajar. So katakanlah dah habis, kita sebagai guru kita exit terus. Kemudian jika kita ingin membuat jemputan lain untuk mendapatkan bonus, dia kata ini invite 3 teacher for change to win swag. So kita biarkan sajalah untuk abaikan. So kalau kita tengok kat sini, pada library kita, pada report kita dah ada satu quiz
yang kita buat secara live. Jenis dia di sini ada live. Dan saya akan tunjuk contoh satu lagi. Kita kongsikan untuk pelajar mungkin yang tak bersemuka secara dalam talian melalui Google Meet sebagainya. So kita pilih quiz ini dan kita akan gunakan setting untuk assign homework. Beza dia, yang ini main secara serentak bagi pelajar kita, kata ada 12 orang serentak. Tapi untuk assign homework ni maksudnya dah kita bagi satu deadline tarikh, maka mereka akan jawab dalam tempoh masa tertentu lah. So ini bagi sesuai untuk mungkin kita nak tak terus jawab, kita nak bagi tempoh dan masa beberapa hari untuk pelajar jawab. So sebagai contoh, kita klik assign homework ini, kemudian kita pilih deadline dia. Katakanlah hari ini hari Ahad, kita nak tamatkan dia pada pukul 8 malam sebagai contoh. Okay, so lebih kurang tempoh masa dia ada lagi 1 hari 4 jam 15 minit. So katalah no deadline, yang ini untuk package yang super lah. Kat bawah ni sama juga, kita pilih kelas pelajar tersebut, nanti pelajar boleh tengok dalam kelasnya, ataupun nanti kita boleh assign juga ke dalam Google Classroom. So yang ini kita akan namakan quiz mingguan juga, mingguan 2 katakanlah. So tekan next. Bawah ini ada beberapa setting, saya cadangkan tuan-tuan hanya menggunakan setting default lah. So sebab dia setting default ini adalah berasaskan gamification lah, agak menarik. Contohnya ada leaderboard, ada soalan di shuffle, ataupun kita punya play music. Ini adalah elemen-elemen di dalam gamifikasi. So tekan saja assign, maka nanti pelajar akan menjawab kuisnya. Kita akan tengok macam mana rupa paparan pelajar pula. Sebagai contoh, katakanlah pelajar dah habis ni tadi, dia tengok pada aktiviti dia, dia tengok ada lagi tugasan. Ini rupa dia, ada soalan tugasan baru mingguan 2 yang ni. So ada due dia tomorrow, klik saja ni, kemudian boleh start main. Yang ini pelajar tak main serentak dengan guru, maksudnya dia main juga secara konsep gamifikasi, tetapi dia bermain sendirilah. Okey, so kita akan cuba menjawab beberapa soalan contoh. Kita nampak ni ada deadline dia. Walaupun dia bermain sendiri, sebenarnya dia akan berlawan dengan kawan dia secara digital lah. Maksudnya kalau kawannya dah jawab dulu, nanti dia akan berlumba dia antaranya berdasarkan rekod masa dan jawapan betul. So kita akan mulakan game ini, sama saja. Okay, saya akan percepatkan sikit video ini. Okay, bila selesai ke soalan yang ke-20, soalan ke-20 ini, jadi kita lihat paparannya, dia tetap juga ada ranking. Dalam kes ini pelajar ni seorang lah. Kalau pelajar lain dah jawab, dia akan tengok kedudukan dari masa ke semasa beliau lah. So sebenarnya bila ada menggunakan tertentu ini, sebab dia ada beberapa kita punya kuasa lah. Nanti saya akan tunjukkan video khas untuk pelajar pula. Ini kita tunjuk contoh dulu. So bila selesai, all done, maka ini adalah pelajar. So kita tengok ranking pelajar. Ini pelajar lah, paparan pelajar dia boleh tengok sendirilah. Okay, so kita tutup yang pelajar ini, kita pergi kepada guru. Bila saya tekan refresh ini, kita tengoklah ada pelajar yang telah jawab ni, seorang pelajar lah. So kalau ada banyak pelajar, nanti akan tersenarai di bawah ini. So katakanlah kita, bila kita setkan deadline, dia akan tertutup sendirilah. Katakanlah kita nak tutup awal, just kita tekan saja butang end assignment ini. So bila end assignment, pelajar lain dah tak boleh jawab lah. Jadi kita akan pergi bahagian report ini. Katakanlah kita nak buat report untuk PBD, kita boleh pilih mana-mana kuis ini. Sebagai contoh, kita boleh buat analisa, kita boleh tengok markah, sama ada kita nak tengok secara live ini by question, by participant, by question, ataupun overview keseluruhannya. Kita boleh print dan juga download. So kalau nak print, kita tekan saja butang print, boleh tengok kategori yang kita nak print. Begitu juga download, dia akan download lah dalam format CSV ataupun Excel ini. So kita boleh download dan simpan lah rekod untuk PBD. Tengok, okey, ini paparannya. Jadi kita boleh simpan, kita rename dan sebagainya, simpan dalam cloud kita. So seterusnya, kita akan tengok lagi
butang create di sini ada butang lesson macam saya katakan sebelum ini. So tuan-tuan boleh tengok video saya di description ataupun video di sebelah atas ini untuk tengok bagaimana pula untuk menggunakan lesson. Ini adalah benda baru yang diperkenalkan oleh Quizizz, menggabungkan slide PowerPoint dan juga soalan kuis, agak menarik juga. Jadi itu saja perkongsian saya untuk perkenalan untuk Quizizz ini. So isu selepas ni tuan-tuan jangan lagi ambil kuis orang, tetapi ciptalah Quizizz ataupun kuis sendiri supaya tuan-tuan ada rekod seperti ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum.